Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, bersama dengan Cikgu Tuan Juhaida untuk subjek Kimia. Okey, hari ini Cikgu nak sentuh bab 7, Asid dan Base, KBSM ya. Okey, basically untuk bab 7 ni, okey, awak akan belajar 4 subtopik yang utama. Okey, yang pertama iaitu asid dan base. Okey, cikgu dah tulis di sini. Okey, asid dan base. Yang kedua ialah B, kekuatan asid dan alkali. Yang ketiga ialah kepekatan untuk asid dan alkali. Dan juga yang keempat ialah peneutralan. Okey, untuk bahagian asid dan base, kita tengok Kita scroll. Okey, untuk bahagian asid dan base, ada 3 yang utama. Okey, yang awak perlu kuasai, iaitu pertama ialah ta'rif. Okey, ta'rif tu ialah maksud apa maksud asid dan apa maksud alkali. Okey, cikgu dah tulis di sini maksud asid dan juga maksud alkali. Okey, maksud asid ialah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, manakala maksud ataupun ta'rif untuk alkali ialah base yang larut atau mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Okey, asid dan juga alkali kedua-duanya menunjukkan sifat masing-masing. Okey, asid menunjukkan sifat asid dengan kehadiran air, manakala alkali menunjukkan sifat kealkaliannya dengan kehadiran air. Okey, yang kedua, bila awak dah tahu tentang ta'rif, awak kena kuasai juga sifat fizik dan sifat kimia untuk asid dan juga base. Okey, cikgu ada senaraikan di sini ya. Okey, sifat fizik kita tengok yang pertama. Sifat fizik untuk asid. Okey, asid rasanya masam, nilai pH kurang daripada 7. Okey, dan dia boleh menukarkan warna kertas litmus biru lembap kepada merah. Itu sifat fizik untuk asid, sifat fizikal je. Rasa dia masam, nilai pH kurang daripada 7 dan menukarkan warna kertas litmus biru lembap kepada merah. Okey, cuba kita lihat pula di sebelah ni, sifat fizik untuk alkali. Alkali mempunyai rasa yang pahit dan juga licin. Okey, nilai pH larutan aqueous alkali adalah lebih daripada 7 dan dia alkali boleh menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru. Okey, dia terbaliklah dengan asid kan. Kalau asid dia menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah, manakala alkali menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru. Okey, sekarang kita tengok pula sifat kimia untuk asid. Okey, ada 3 sifat kimia untuk asid. Asid boleh bertindak balas dengan base, okey, menghasilkan garam dan juga air. Yang kedua, asid juga boleh bertindak balas dengan logam reaktif, menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Okey. Yang ketiga ialah asid boleh bertindak balas dengan karbonat, menghasilkan garam, air dan gas karbon dioksida. Okey, ada 3 sifat kimia untuk asid. Okey, sekarang kita tengok sifat kimia untuk alkali pula. Okey, alkali dan asid bertindak balas menghasilkan garam dan juga air. Okey, yang pertama. Yang kedua ialah campuran alkali dan garam amonium yang dipanaskan akan membebaskan gas amonia. Maaf Okey, dan yang ketiga, alkali bertindak balas dengan ion logam akan menghasilkan hidroksida logam yang tak terlarutkan, yang tidak larut Okey, itu adalah sifat fizik dan sifat kimia untuk asid dan juga alkali. Okey. Pertama tadi bahagian A tadi, asid dan base. Anda perlu tahu ta'rif, sifat fizik dan sifat kimia. Dan yang ketiga ialah kegunaan. Okey, asid dan base kedua-duanya ada kegunaan masing-masing. Okey, banyak sangat kegunaan asid dan base dalam kehidupan seharian kita dalam industri, contohnya dalam industri pemprosesan makanan, kertas, cat, deterjen. Okey, dalam bidang pertanian dan juga dalam bidang perubatan. Okey, banyak sangat yang tu anda boleh cari sendiri Okey. Next kita tengok bahagian B pula. Okey, tadi asid dengan base dah. Okey, sekarang kita akan tengok kekuatan asid dan alkali pula bahagian B. Okey, kekuatan asid dan alkali, kita tengok asid dahulu. Asid ni dikelaskan kepada 2. Okey, yang pertama ialah monobase atau monoprotik. Mono tu satu maksudnya. Contoh asid yang monobase ialah asid hidroklorid.
Okey, kerana apabila dia mengion di dalam air, dia akan menghasilkan 1 mol kepekatan ion hidrogen. Okey. Manakala asid yang kedua ialah dui-base ataupun diprotik. Okey, contohnya ialah asid sulfurik. Asid sulfurik bila terion ataupun larut di dalam air, dia akan menghasilkan 2 mol kepekatan ion hidrogen. Okey, itu bezanya. 2 dui. Okey, 2 mol maksudnya dui-base ataupun diprotic acid. Kalau menghasilkan hanya 1 mol ion hidrogen, maksudnya asid itu adalah asid monoprotik. Okey, baiklah. Kita masuk kepada asid terbahagi kepada asid kuat dan juga asid lemah. Okey, ni yang cikgu tulis ni ialah takrif dia ya. Apa maksud asid kuat ni? Asid kuat ialah asid yang mengion ataupun tercerai sepenuhnya 100% di dalam air. Okey, tercerai sepenuhnya di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Okey, contoh asid kuat ialah asid hidroklorik. Ni tiga-tiga asid ni memang ada di dalam makmal kimia di sekolah ya. Asid hidroklorik, asid sulfurik dan asid nitrik. Manakala asid lemah pula ialah asid yang mengion atau tercerai separa, okey, 50% je di dalam air untuk menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okey, contohnya ialah asid etanoik. Okey, ini adalah kepekatan, ini maksudnya dalam bab kekuatan asid lah ni. Asid terbahagi kepada 2, asid kuat dan asid lemah. Okey, kita tengok pula base. Apa maksud base? Apa maksud alkali? Base ialah alkali yang tidak larut tapi kita fokus kepada alkali iaitu base yang larut. Okey, boleh tengok gambar rajah Venn yang cikgu lukis kat sini ni. Okey, base, alkali tu adalah base lah, tapi alkali tu adalah base yang larut di dalam air dan menghasilkan ion hidroksida. Okey, alkali juga ada 2. Okey, dia ada alkali kuat dan alkali lemah. Okey, alkali kuat dan alkali lemah. Okey, alkali kuat ialah alkali yang mengion tercerai sepenuhnya di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang tinggi. Contohnya natrium hidroksida, contoh alkali kuat natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Okey, sekarang kita tengok pula alkali lemah. Okey, mengion ataupun tercerai separa di dalam air menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Contohnya amonia. Okey, itu bezanya. Alkali kuat, alkali lemah Okey, sekarang kita tengok pula skala pH. Okey, skala pH ni merujuk kepada keupayaan ion hidrogen ya. Okey, dia skala ni bermula dari 0 hingga 14. 7 adalah neutral. Okey, antara 0 hingga 6 dia adalah berasid. Okey, antara 8 hingga 14 adalah beralkali ya. Okey, boleh faham ya setakat ni? Jelas ya? Okey, sekarang kita tengok pula yang C. Kepekatan asid alkali. Kepekatan ni bermaksud dia kepekatan sesuatu larutan merujuk kepada kuantiti zat terlarut dalam satu larutan. Okey, masuk bahagian 3 ni, bahagian C ni, anda semua akan diperkenalkan dengan formula-formula pengiraan ya. Okey, ada rumus-rumus pengiraan untuk mengira kepekatan. Okey, cikgu perkenalkan sahajalah rumus ni di sini ya. Tapi kita tak buat lagi latihan pengiraan tu untuk sesi kali ini. Okey, ada 3 formula pengiraan kat sini. Yang pertama ialah formula kepekatan gram per desimeter padu. Okey, jisim zat terlarut dalam unit gram dibahagikan dengan isi padu larutan dalam unit desimeter padu. Manakala yang kedua ialah kepekatan atau kemolaran. Okey, bilangan mol zat terlarut dalam unit mol dibahagikan dengan isi padu larutan dalam unit desimeter padu. Kedua-dua formula ni, kepekatan dan kemolaran ni, kita boleh ada satu lagi rumus untuk pertukaran kedua-dua unit kepekatan. Anda boleh fokus kepada formula yang ketiga ni. Formula yang ketiga ni ialah formula untuk convert. Okey, daripada diberi kemolaran, kita nak kira kepekatan, ataupun dalam soalan tu diberi kepekatan, anda nak kira kemolaran. Okey, boleh guna formula yang ketiga. Okey, dalam bahagian C juga ada subtopik tentang penyediaan larutan piawai. Okey, penyediaan larutan piawai ni ada formula satu lagi, maksudnya formula yang keempat lah ni. Okey, kaedah pencairan. Okey, larutan piawai dapat disediakan melalui kaedah pencairan dengan menggunakan rumus M1V1 sama dengan M2V2.
Okey, pencairan tu dengan menambahkan air suling ke dalam larutan. Okey, M1 mewakili kemolaran larutan sebelum air ditambahkan. V1 isi padu larutan sebelum air ditambahkan. M2 mewakili kemolaran larutan selepas air ditambahkan, dan V2 ialah isi padu larutan selepas air ditambahkan. Okey, ni formula dulu cikgu perkenalkan. Next sesi kita akan buat sesi pengiraan ya. Okey. Okey, last subtopik ialah bahagian D, ialah peneutralan. Okey, peneutralan ialah tindak balas antara asid dengan base untuk menghasilkan garam dan juga air. Kita ambil contoh, asid hidroklorik bertindak balas dengan larutan natrium hidroksida iaitu alkali dan menghasilkan garam natrium klorida dan juga air. Dan juga dalam subtopik ni awak kena tahu aplikasi proses peneutralan dalam kehidupan seharian kita. Contohnya menggosok gigi dan sebagainya. Okey, so sebenarnya sampai sini saja untuk cikgu terangkan. Secara jujurnya, secara amnya ni sudah merangkumi semua subtopik dalam bab 7 ni. Okey, cuma tak termasuk eksperimen dan juga tak termasuk latihan untuk pengiraan. Okey, cikgu akan sambung lagi untuk next class nanti. Okey, untuk bincangkan lebih detail dan buat soalan-soalan pengiraan. Okey. Okey, sebarang persoalan nanti boleh tanya dalam grup WhatsApp ya. Okey. Ini saja daripada cikgu untuk kali ini. Terima kasih.